Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan pada kita pada malam ini dihimpunkan kita. Sekali lagi setelah sekian lama pengajian kita terputus, insya-Allah kita sambung muka surat apa? Mana? Ada tanda? Ada tanda muka surat apa? Yang ketiga daripada sifat salih aku tak tahu. Yang keempat. Apa yang keempat pada sifat salbiah? Okey kan. Ini 16. Yang kitab warna coklat kulit tu muka surat 17. Kebanyakan pakai coklat kan. Ini saya yang lain. Yang muka surat ni 16. 17. Okay, jadi kita tengok yang keempat daripada sifat salbiah wajib apa dah? Sifat salbiah ma'ruf bagi kita sifatun dalatun ala naf'i ma la yaliqu bi dzatihi ta'ala. Sifat yang menunjukkan menafikan perkara yang tak layak pada zat Allah Taala. Mana sesuatu yang tak layak pada Allah Taala. Cerita-cerita nafi. Kalau mudah kita kata nak cerita tak ada yang tak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau saya selalu bagi misal, apa makna penganggur? Makna penganggur tu menafikan ada pekerjaan pada seseorang. Cerita nafi. Tak ada pekerjaan pada seseorang tu istilah dia penganggur. Mandul. Apa makna mandul? Menafikan adanya anak bagi seseorang. Tu istilah dia mandul. Contoh dia. Sifat mani apa? Sifat mani dah? Itu mula. Itu dah baca dah tu. Ni nama dia ni. Sifat mani dah. Sifat mani. Oh. Betul ni? Baca tanda. Sifat mani ya? Kita dah. Okey. Tak apalah. Bahasa sifat mani. Okey, cantiklah. Mana bahasan sifat ma'ani muka surat 19. Betul ke Pak Din? Ni tanda. Betul ya? 20. Kitab yang ni muka surat 20. Kitab yang warna coklat muka surat apa? 20 kan? Ni 19. Itu 20. Okey. Okey, jadi kita tengok baliklah. Dah tersilap lah. Tidak saya hurai tadi. Hurai sifat salbiah. Okey. Bahasan sifat ma'ani. Jadi cantiklah mana kita daripada mula bahasan sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Apa makna sifat ma'ani? Sifat ma'ani pada muka surat kita dah bahas ya. Apa pengertian ma'ani? Muka surat, kalau kita saya muka surat 8 ada bahas ma'ani. Muka surat 8 kitab saya lah. Pengertian ma'ani. Dalam muka surat 7 pun ada bahas ma'ani. Apa pengertian? Jadi saya ambil baliklah. Sifat ma'ani dalam ni yang tempat muka surat kita belajar ni dia tak sebut dah, dia terus bicara masalah sifat. Saya ambilkan di sini. Ma'ani ini mana? Satu sifat yang maujud. Dia sifat tu maujud, ada. Ada macam mana ada? Maujud, perhati ini kadang agak susah. Dia ada melibatkan penceritaan Nur Muhammad dalam sifat ma'nawiyah, ma'ani ini. Satu sifat yang maujud. Maujud, ulama berkata sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab bagi kita, kita reti. Kita mengerti macam mana? Yang ni. Sifat ma'ani itu ada. Bahasa saya sebut macam mana? Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa tu kerana apa Allah Ta'ala berkuasa? Kerana dengan adanya, sebahasa ada tu, dengan adanya sifat berkuasa. Allah Ta'ala berkehendak. Dengan apa Allah Ta'ala berkehendak? Dengan adanya sifat berkehendak. Allah Ta'ala mengetahui.
Kenapa Allah Ta'ala mengetahui? Kerana Allah Ta'ala ada sifat pengetahuan. Pengetahuan, pekehendak, pekuasa, pehidup, pendengar, pelihat, pekata. Tu orang panggil sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ni ada pada Allah. Dia tak bercerai tanggal daripada Allah. Tapi kenyataan sifat ma'ani tu ada pada Allah Ta'ala zuhirkan kepada siapa? Kenyataan dia, pembuktian sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nyatakan kepada Nur Muhammad. Ada penzuhiran Nur Muhammad. Makhluk yang pertama yang Allah Ta'ala zuhirkan bernama Nur Muhammad. Okey. Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad tu membawa 7 kenyataan sifat ma'ani. Yang diri dia dipanggil Ruh, Ruhul Azam. Roh nak menceritakan sifat hayat. Salah satu daripada sifat ma'ani itu sifat hayat. Okey. Bila zuhirnya Nur Muhammad pun tak nyata. Tak berapa nyata. Dizuhirkan tubuh Adam. Tubuh Adam ni. Tubuh Adam ni 450 tahun. Hanya bentuk patung sahaja. Tak hidup pun. Setelah 450 tahun, dimasukkan rahsia Muhammad tadi ke dalam rahsia Muhammad yang membawa 7 kenyataan sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Bukan dia ambil Allah Ta'ala punya sifat. Mana boleh ambil? Allah Ta'ala tak boleh bercerai. Sifat dia. Sifat tu ada pada zat Allah Ta'ala. Betul tak? Sifat tu ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi kenyataan, pembuktian itu ada pada Nur Muhammad. Dizuhirkan kepada Adam. Hidup dah Adam. Hidup Nabi Adam. Kita sekarang siapa dia? Anak cucu Nabi Adam. Nih. Ada kudrat, ada iradat, kehendak, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam. Tapi tiap-tiap satu yang saya sebut tadi, kita cari, ada tak? Boleh jumpa tak? Mati hidup balik kita tak jumpa. Cuba belah telinga kita, cari sifat pendengar. Boleh jumpa pendengar? Tapi ada tak pendengar tu? Ada, itu rahsia. Itu rahsia amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita kena sedar bahawa yang kita ni, sifat hidup kita, pendengar kita, pelihat kita, perkata kita, bukan hak kita. Pembuktian tentang sifatnya Allah sahaja. Rendahkan diri kita. Yang ada pada kita ni sebagai bukti sahaja. Hakikat yang bersifat itu Allah, bukan kita. Boleh nampak? Itu rahsia Muhammad yang sampai kepada kita sekarang. Okey. Jelas tak? Zuhirlah kita sebagai rahsia Allah. Al-insanu sirri. Insan tu rahsia aku. Wa ana sirruh. Aku. Allah Ta'ala kata rahsia bagi insan. Tapi kalau hidup tak mengaji, syok, duduk sendiri, ya, tak tahu mati ya Tuhan ambil nyawa. Allahu Akbar. Jangan macam tu. Bagi kita kenal Tuhan sebelum Allah Ta'ala cabut nyawa kita. Okey. Jadi mana? Yang ni saya cerita apa kena-mengena. Yang bila kita bahas sifat ma'ani, bila sampai kat kita sekarang, kita nak bahas, kita nak kait macam mana? Nanti belajar dalam ilmu hakikat. Yang dalam ilmu hakikat tu, yang kita bahas tu apa dia? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat lain, wujud, qidam, baqa' tak ada dah. Tak jumpa dah. Tapi yang 7 sifat ni, sebab apa 7 sifat ni nyata pada kita ni. Okey. Saya tak nak cerita panjang hakikat, saya nak cerita apa yang ada dalam kitab ni. Jadi kita dah faham dah, Allah Ta'ala ada 7 sifat ma'ani. Sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala tu banyak, jangan kata 7. Tapi yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui, 7 sifat ni. Okey. Saya ulang balik sekali ta'rif ya. Beberapa sifat yang maujud, yang maujud saya dah terangkan. Dia ada, tapi nak tengok tak boleh. Macam pelihat kita ni. Ada ni sifat pelihat, tapi nak tengok tak boleh. Nak belah biji mata, nak cari sifat pelihat tak boleh. Tapi ada tak? Kenapa kita boleh melihat? Kerana adanya sifat pelihat pada biji mata kita. Kalau Allah Ta'ala ambil sifat pelihat tersebut, biji mata ada, tapi nak tengok tak boleh dah. Sebab apa? Sebab sifat pelihat tu Allah Ta'ala ambil. Okey. Satu sifat yang maujud, yang tak bercerai tanggal daripada zat. Itu sambungan ta'rif tadi. Apa makna yang tak bercerai tanggal? Tak ada dalam kita ni, dah muka surat 8.
Saya dah bahas dulu. Yang tak bercerai tanggal daripada zat. Sifat tu ada pada zat Allah Ta'ala. Tetapi kenyataan, pembuktian tentang sifat tersebut nyata pada kita. Yang tak bercerai tanggal daripada zat, yang mewajibkan akan samarah bagi sifat. Apa maknanya mewajibkan samarah bagi sifat? Yang mewajibkan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Maknawiyah lah. Bila ada maknawi, ada ma'ani, adalah maknawiyah. Walaupun sebahagian ulama tak membilangkan sifat maknawiyah, tapi otomatik tak? Otomatik sifat ni reti. Kita faham. Itu nama yang saya huraikan tadi, sifat ma'ani. Okey. Sifat ma'ani ya. Okey, jadi sifat ma'ani ni ada 7. Kita bahas. Yang pertama daripada, kita masuk dalam kitab, tengok dalam kitab ya. Yang pertama daripada sifat ma'ani. Apa dia? Wajib. Wajib qudrat. Apa makna qudrat? Berkuasa. Macam mana berkuasa? Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat berkuasa. Kalau macam tu tak jadi alat ke? Cangkul dengan penyangkul. Potong dengan pemotong. Tak jadi alat kan? Habis Allah Ta'ala berhajat kepada alat? Dah. Yang tak bercerai tanggal tu orang tak boleh kata alat. Contoh. Kita mendengar, saya mendengar sekarang dengan sifat pendengar. Alat ke sifat? Sifat lah. Mana boleh cabut-cabut ni sifat pendengar yang ada kat telinga saya. Saya melihat dengan sifat pelihat. Habis sifat pelihat boleh cabut kat berbiji mata saya? Tak boleh. Itu cerita sifat. Tapi kalau berasingan, nak cangkul, saya pun pergi kat store ambil cangkul. Itu alat. Saya nak potong, ambil gergaji. Pergi dekat store ambil gergaji. Itu alat. Sebab apa? Sebab dia asing. Jadi sifat tadi tak bercerai tanggal. Itu orang panggil istilah dia berkuasa. Faham? Jadi dia ada terjemah 3 ni ya. Berkuasa itu kena atas sifat. Kuasa itu kena atas ta'aluk. Yang berkuasa itu kena atas zat yang bersifat dengan berkuasa. Lain semua maksud dia ni. Okey? Jelas tak? Habis. Qudrat yakni berkuasa. Apa makna berkuasa? Tengok di bawah dia. Satu sifat. Bila sebut berkuasa, satu sifat yang mawjud. Bermakna sifat tu ada. Ada macam mana? Sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab bagi kita, kita reti sifat berkuasa Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala buka hijab? Tu yang saya ceritakan tadi, penzuhiran. Penzuhiran rahsia Muhammad. Rahsia Muhammad sudah mesra tak ke seluruh alam. Laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana kamu ya Muhammad, ma khalaqtul aflaka, aku tak akan ciptakan seluruh alam semesta. Alam semesta ni tak wujud. Ni dinding-dinding apa semua, lantai bumi apa semua, kalau bukan kerana Nur Muhammad. Rahsia Muhammad tu ada. Jadi kita memandang kepada alam semesta ni, kita reti tak kekuasaan Allah Ta'ala? Itu bahasa kita kata tadi apa dah? Yang mawjud. Bila Allah Ta'ala bukakan rahsia Muhammad, rahsia makhluk, kita pandang makhluk, reti kata wujudnya Allah. Itu bahasa mawjud. Bukan kata mawjud, tengok seketui Allah Ta'ala depan tu, kuasa Allah Ta'ala depan mata kita. Mana jumpa? Saya nak tanya, siapa biasa tengok Allah Ta'ala buat pokok? Siapa biasa tengok Allah Ta'ala buat batu, buat air, buat apa, semualah. Siapa biasa tengok? Tapi bila orang tanya, siapa yang buat ni? Allah Ta'ala yang buat, dia kata. Hampa biasa tengok kan? Hampa kata Allah Ta'ala yang buat. Tapi sungguh tak Allah Ta'ala yang buat ni semua ni? Sungguh. Kenapa sungguh? Ni kita memahami. Bila Allah Ta'ala bukakan rahsia tersebut dalam diri kita, hati kita pandang sesuatu, hati kita terdetik. Allah, Allah, kekuasaanmu ya Allah. Berlaku sesuatu benda, kehendakmu ya Allah. Orang macam ni, dia dah hampir dengan Tuhan. InsyaAllah.
Allah Ta'ala bukakan peluang untuk kita. Ramai orang yang tak mengaji pun tak mau. Benda apa, dia pun nak hidup lama mana saya nak tanya atas dunia ni. Nak bawa apa balik? Mati. Amar ummati ma baina 60 wa 70. Kebiasaan umur umat aku barang yang antara 60 ke 70, Nabi kata. Kemudian 60 tenggelam dah matahari. Maaf cakap lah kan, saya pun menuju ke arah tu juga. Keadaan lain. Bukan saya kata, Nabi Muhammad yang kata. Matahari tenggelam. Jadi mana persiapan kita ni? Hidup dunia tak lama. Jadi kita nak balik bertemu Allah. Di mana keyakinan kita? Di mana iman kita? Di mana kepahaman kita tentang la ilaha illallah? Allahu Akbar. Ya. Kalau Allah Ta'ala itu sayang kepada kita, apa dia? Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah Ta'ala kehendaki kebaikan atas seseorang, Allah Ta'ala beri kepahaman dalam urusan agama. Nak dapat kepahaman, jalannya kena mengaji. Tak mana jalan lain dah. Walaupun mengaji tak faham, mudah-mudahan dengan berkat kita mengaji, kita mohon kepahaman tapi tak faham-faham, insya-Allah mudah-mudahan ketika kita nak mati, Allah Ta'ala bukakan kepahaman makna la ilaha illallah, keberkatan daripada apa yang kita pelajari. Insya-Allah siddiq kita dengan Rasulullah, siddiq kita dengan Allah Ta'ala. Saya nak bagi semangat saja ya, jangan bagi lemah semangat kita nak mengaji. Ustaz mengaji payah faham, Ustaz dia kata. Tak apa, dengar dulu. Siapa yang Allah Ta'ala nak segerakan faham, insya-Allah cepat. Okey. Jadi mana satu sifat yang maujud. Sifat tu ada. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab bagi kita, kita reti, kita meyakini setelah kita memandang seluruh makhluk. Kenapa pandang seluruh makhluk? Sebab di seluruh makhluk rahsianya Nur Muhammad yang membawa 7 kenyataan sifat ma'ani tadi sudah ada. Ni semua rahsia Muhammad, saya dah kata. Boleh terpandang tak? Kalau tak terpandang, tak terfikir, yang dalam Hikam Ibnu Athaillah kata, barang siapa memandang kepada makhluk, masih lagi tak terpandang, tak terfikir kebesaran Allah, kehebatan Allah, orang tu intimasul qalbi, mata hati dia buta. Buta. Kalau intimas tu bahasa kasar. Tahu intimas bahasa kasar? Kalau orang buta, biji mata ada lagi. Tapi kalau intimas, biji mata pun tak ada, habis daging semua. Kenapa? Ini yang disuruh kita memandang tadi, makhluk. Supaya hati kita terdetik Allah, 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 Allah. Hidup syok sendiri, khayal. Tak tahu benda apa dia nak sebenarnya. Kalau makin dekat pada ajal, kita kata, mana ada kullu atin qarib. Tiap-tiap benda yang datang tu hampir. Ya, semalam dengan hari ni saya. Hari ni lagi dekat pada mati saya. Hari ini dengan esok lagi dekat. Kalau saya hidup lagi esok lagi dekat pada kematian. Sama je orang lain, semua sama. Jadi mana? Pandang. Okey, satu sifat yang maujud, yang tiada bercerai tanggal daripada zatnya. Sifat tu ada pada zat Allah, tapi kenyataan sifat tu ada pada Nur Muhammad. Nur Muhammad dinyatakan rahsia Muhammad tersebut kepada insan. Ibarat insan ni bayang-bayang. Tahu bayang-bayang? Kenyataan, pembuktian tentang sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kesedaran itu kita perlu faham. Yang dengan sifat tersebut, sifat kudrat tadi, perkuasa tadi, Allah Ta'ala mengadakan sesuatu atau meninggalkan. Allah Ta'ala buat sesuatu dengan sifat kudrat. Allah Ta'ala bagi tak ada sesuatu dengan sifat kudrat dia. Jadi yang inilah orang panggil dinamakan sifat perkuasa. Jadi kita terus baca di bawah. Berta'alluq ia sebagai ta'alluq taksir. Ta'alluq. Kena fahamkan. Saya terangkan dulu mana ta'alluq. Ta'alluq ni nak ambil mudah. Jangan pula macam ada orang tanya ni dalam TV ni. Ta'alluq ni macam mana ta'alluq? Ta'alluq tu macam mereka ta'alluq Iraq, dia kata. Allah, ustaz jahil. Jahil. Ta'alluq ni kalau bahasa Arab, talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizzat. Menuntut sifat akan pekerjaan yang asing daripada menuntut sifat kepada zat.
Apa maksud? Kalau mudah, ambil bahasa mudah. Pekerjaan sifat. Ya, pekerjaan sifat. Kalau saya kata ambil, kita nak cukur janggut. Ambil pisau cukur dia. Ambil pisau cukur janggut. Tak ada janggut. Tapi kalau pisau cukur tersebut, kita buang tebang pokok. Boleh tebang pokok? Oh, dia kata, tumpul lah pisau cukur ni. Try hiris tangan hang. Nak kata tumpul tak tumpul? Dia bukan tumpul, tapi tak bertakluk. Dia tak berhadap kepada pekerjaan nak tebang pokok. Tapi kalau buat cukur janggut, cukur misai, boleh lah pisau cukur tu. Tu orang panggil makna takluk. Pergi pejabat tanah, jumpa kerani dia. Ni tuan, dia kata, ni saya surat hospital nak daftar anak saya baru lahir kemarin. Nak daftar anak. Silap pejabat ni kata. Tulis dia kata, aku nak daftar anak. Mana boleh? Dah dia pejabat tanah, kena urus hal tanah ya, dia buka plan lah. Kalau kita minta buka geran tanah kalau kita minta. Tapi kalau urus pendaftaran anak tak boleh sebab dia tak bertakluk. Maksud kata ta'alluq ni mana kerja sesuatu sifat atau hadap sesuatu sifat. Itu bahasa mudah. Ambil kambing suruh panjat pokok. Kambing tak boleh lah panggil kambing suruh panjat pokok. Ambil kera. Monyet ke panjat pokok ya, kecil je kera tu. Ni ambil lembu besar-besar badan ni suruh panjat pokok. Lemah lembu ni. Suruh dia tendang. Tumbang tak? Tengok kuat tak kuat lembu tu. Jadi mana ada hadap dia. Itu ta'alluq. Saya cerita macam tu sebab apa? Nanti kadang-kadang bila kita mengaji, orang tanya. Dia kata, boleh tak Allah Ta'ala ni dengan Allah Ta'ala jadikan satu benda yang besar sekali, dia kata, yang sampai dia tak mampu nak angkat. Nak jawab macam mana? Ataupun bahasa lain, boleh tak Allah Ta'ala nak menjadikan anak bagi dia? Tak boleh. Tak boleh, lemah Allah, dia kata. Kita jawab soalan tu tak betul. Hampa tanya saya soalan tak betul, saya nak jawab macam mana nak bagi betul? Kalau hampa tanya soalan yang betul, saya jawab cara yang betul. Betul tak? Nanti kita belajar ke depan, tak lama dah. Qudrat, dia bertakluk atau berhadap, bekerja kepada benda harus, benda mungkin. Kalau benda harus, dah awal kitab kita belajar, dia menerima dua belah pihak. Jadi hampa tanya, boleh tak Allah Ta'ala jadikan satu benda yang dia tak mampu nak angkat? Itu baru sebelah pihak. Angkat dengan tak angkat, dia kena dua belah pihak. Qudrat dia berhadap kepada dua-dua, mana boleh sebelah? Kalau sebelah, mungkin jadi wajib, mungkin jadi mustahil. Okey. Boleh tak Allah Ta'ala buat anak bagi dia? Allah Ta'ala jadikan anak bagi Allah? Allah Ta'ala tak boleh. Allah Ta'ala tak boleh nak buat anak bagi dia. Kalau macam tu Allah Ta'ala lemah tak? Allah Ta'ala tak lemah. Kenapa? Sebab qudrat bertakluk kepada benda harus. Ada anak bagi Allah Ta'ala tu benda mustahil. Betul tak? Qudrat tak berhadap, tak bertakluk kepada benda mustahil. Macam tadilah. Kalau ambil pisau cukur, tebang pokok kelapa, boleh tebang tak? Tak boleh tebang. Habis, tumpul ke pisau cukur tu? Terakhir hiris tangan kita, nak tahu tumpul tak tumpul. Itu bahasa dia macam tu. Jadi bila kita memahami istilah ta'alluq, jangan pakai sama rata, bubuh ikut dan ya. Dia ada tempat-tempat yang tertentu. Ulama dah siap letak dah. Jadi segala mana benda harus, mana benda mungkin, nih semua kehidupan kita, seluruh makhluk, qudrat yang bagi jadi. Qudrat nak bagi jadi, qudrat tak bagi jadi. Qudrat nak bagi sehat, qudrat tak bagi sehat. Qudrat nak bagi kita senang, qudrat nak bagi kita susah. Boleh tak? Ikut dia, hak dia. Tak usah kata apa. Tak usah kata apalah. Okey, jadi faham ya ta'alluq. Tapi kalau ikut ta'rif, nanti di bawah nanti dia akan cerita macam mana ta'rif ta'alluq. Cuma saya nak terangkan secara ringkas, mudah ambil. Ta'alluq tu kerja sifat ataupun hadap sifat. Hadap sifat tu itu dipanggil ta'alluq. Okay.
Berta'aluk ia, mana berhadap ia, bekerja ia qudrat sebagai ta'aluk taksir. Apa mana taksir? Yakni memberi bekas. Memberi bekas ni mana? Atas sekalian mumkinat. Ha, tu orang panggil makhluk. Mumkinat tu mana makhluk. Allah Ta'ala nak bagi ada. Ada. Allah Ta'ala tak bagi ada. Tak ada. Semua kerja Allah Ta'ala. Jangan kita hina orang. Kita duit banyak, contoh dia. Kudrat Allah Ta'ala memberi bekas atas kesenangan kita. Kalau hari ni Allah Ta'ala ambil harta kita tadi, habis tak? Tak usah megah lah. Ilmu kita Allah Ta'ala bagi, contoh. Dengan kudrat berta'aluk atas diri kita. Bila kita mengaji, Allah Ta'ala bukakan kepahaman. Tapi, bila-bila masa tak kalau Allah Ta'ala nak ambil? Bila-bila masa. Iman kita. Iman kita. Kudrat Allah Ta'ala berta'aluk kepada diri kita, mengadakan iman pada diri kita. Berimanlah kita pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah, kalau Allah Ta'ala nak ambil iman pada seseorang tersebut. Bila-bila masa tak? Bila-bila masa. Jangan rasa senang. Jangan kita rasa, oh aku orang Islam dah tak ada masalah, mati masuk syurga dah tak ada masalah. Kena hati, bagi yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kudrat Allah Ta'ala berta'aluk di atas sekalian mumkinat seluruh makhluk. Apa juga satu benda sebesar zarrah pun tak terlepas daripada ta'aluk ataupun hadap sifat kudrat Allah Ta'ala. Semua berlaku dengan kudrat Allah Ta'ala. Hatta maksiat. Nampak orang buat maksiat. Siapa yang menggerakkan tangan dia nak ambil barang orang. Siapa yang menggerakkan mulut dia nak tipu orang. Contoh dia. Kudrat Allah Ta'ala. Walaupun benda tadi bercanggah dengan syariat. Tapi hakikatnya perbuatan Allah Ta'ala tak? Ya, perbuatan Allah Ta'ala. Kita nak kata apa? Sebab kudrat, ta'aluk dia taksir. Memberi bekas. Okay. Memberi bekas atas sekalian mumkinat. Berta'aluk ia dengan 7 ta'aluk. Kudrat dia ada 7 ta'aluk. Ta'aluk dia ta'aluk taksir. Dia berhadap kepada 7 ta'aluk. Apa dia? Tengok. Yang pertama, bawah. Suluhi qadim. Nama dia suluhi qadim. Patut. Kalau nak padam-padan tu boleh juga. Patut pada sedia kala. Patut pada sedia kala ni. Apa dia? Patut pada sedia kala Allah Ta'ala mengadakan sesuatu. Masuk kata sedia kala ni sebelum wujudnya Nur Muhammad. Itu makna sedia kala. Jadi sebelum wujud Nur Muhammad, makhluk ada tak? Satu benda pun tak ada. Yang hanya ada wujudnya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis ketika tu Allah Ta'ala buat tak makhluk lagi? Allah Ta'ala tak buat makhluk. Habis macam mana ketika tu? Kudrat apa kerja dia ketika tu? Ketika pun tak ada. Matahari apa semua bulan tak ada. Mana? Pada azali. Kudrat berta'aluk, bekerja atau berhadap dengan nama ta'aluk suluhi qadim. Apa makna suluhi qadim? Patut padan. Patut sedia kala Allah Ta'ala nak buat. Kenapa patut? Sebab adanya sifat perkuasa pada zat Allah Ta'ala. Sifat perkuasa tu ada pada zat Allah Ta'ala. Saya tengok kampit beras. Kan yang 10 kilo depan. Saya tengok ya. Orang pun datang dia kata, Ustaz, apa tak angkat? Tak larat ke? Kalau tenaga saya ni, contohlah, kalau tenaga saya ni memang mampu nak angkat 10 kilo. Kalau saya tak angkat pun, adakah saya ni lemah? Tak. Saya tetap sifat tenaga nak angkat 10 kilo kampit beras, 10 kilo sekampit beras tu, saya mampu angkat. Tapi saya tak angkat. Cuma ketika saya tak angkat tu, patut padan tak saya nak angkat? Nak tunjukkan kata tenaga saya yang boleh angkat 10 kilo ni. Patut padan sahaja. Lainlah kalau saya angkat, itu nyata. Jangan kita tengok orang kecil, tengok macam lemah. Oh, dia kata, orang ni tak larat, aku boleh makan. Tengok dulu. Dia bergerak macam mana? Laju tak laju? Tak tentu lagi tu. Betul tak? Itu orang panggil suluhi qadim. Makhluk apa pun tak ada lagi ketika tu. Bermakna Allah Ta'ala berkuasa tak? Ketika sebelum wujud makhluk. Sifat perkuasa tu ada tak? Ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi dah Allah Ta'ala belum buat makhluk. Bermakna hanya patut padan.